Tibanya saya sudahlah lama datang dengan semangat membara. Mohon perhatian kalian semua. Saya ingin memulakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Setinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Ilahi kerana atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama berkumpul pada pagi yang indah ini dalam program pencerahan TVET di Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang segak lagi kacak bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit perihal kupasan forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita bertemakan TVET di Malaysia, cabaran dan juga harapan. Dasawarsa ini kita melihat pendidikan teknik dan vokasional giat berkembang dalam sistem pendidikan di negara kita Malaysia. Hari ini serba sedikit membantu perkembangan ekonomi Malaysia ke arah ekonomi yang lebih berkualiti. TVET ini adalah sebuah usaha kerajaan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan vokasional dalam usaha memastikan pembangunan ekonomi negara ke arah sebuah negara yang maju dan berwawasan bertepatan dengan wawasan 2020. Tetapi dalam menyerapkan TVET ini dalam pendidikan negara kita, terdapat beberapa cabaran dan halangan yang perlu dihadapi dengan baik berserta dengan langkah-langkah yang sistematik. Maka ayuhlah kita bersama-sama dengarkan dengan teliti penerangan ahli-ahli panel kita tentang perkara ini. Diharapkan semua hadirin dapat memberi sepenuh tumpuan dan mengambil ihtimam serta iktibar atas perkara yang akan disampaikan sebentar sahaja nanti. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri dengan lebih dalam topik perbincangan, bolehlah sekiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah sidang hadirin sekalian, di sebelah kanan saya, seorang Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Tuan Firdaus bin Abdullah, yang merupakan panel kita yang pertama pada hari ini. Selamat datang Tuan. Seterusnya di sebelah kiri saya pula, seorang yang sangat dikenali dan tidak asing lagi kepada pelajar-pelajar IPT di Malaysia terutamanya, iaitu Tan Sri Arif Aiman bin Khairuddin. Beliau merupakan Menteri Pengajian Tinggi di negara kita Malaysia. Apa khabar Tuan? Saya harap Tuan dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali pula kita kepada tajuk ataupun topik forum kita pada hari ini, iaitu TVET di Malaysia, cabaran dan harapan. Sidang hadirin ahli panel yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel kita yang pertama. Jadi Tuan, soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan TVET serta cabaran yang dihadapi dalam menjalankan TVET dalam pendidikan negara kita? Okey, terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Irsyad bin Harizan di atas soalan yang sungguh menarik dan yang sedang hangat diperbualkan oleh segenap lapisan masyarakat ini kepada saya. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Terlebih dahulu, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sanggup meluangkan masa untuk menyertai forum kita pada pagi yang mulia dan penuh barakah ini. Okey, berbalik kepada soalan moderator kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membincangkan isu cabaran dalam pelaksanaan pendidikan teknik dan vokasional, iaitu Technical Vocational Education Training TVET di Malaysia. TVET ini merupakan sebuah usaha kerajaan dengan
Buah isyarat kerajaan iaitu suatu proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Okey, TVET ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Akan tetapi, antara cabaran yang dihadapi adalah berkaitan ketiadaan sistem pensijilan yang seragam dalam proses pentaulihan para graduan TVET. Ini adalah disebabkan berlakunya pertindihan di dalam melaksanakan program ini oleh kerana TVET ini disediakan oleh pihak swasta dan juga pihak kerajaan yang mana mereka ini melaksanakan program ini mengikut sistem pendidikan masing-masing yang seterusnya akan menjadikan kekeliruan terhadap proses untuk pengambilan pekerja-pekerja daripada kalangan graduan TVET ini. Program ini telah disediakan oleh 6 institusi iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Akibat daripada ini telah membuatkan berlakunya pertindihan serta kekeliruan berkenaan kualiti dan status para lepasan TVET di peringkat atasan kerana pihak majikan akan keliru akan status dan juga kualiti yang diiktiraf. Oleh kerana graduan TVET ini dilahirkan daripada pelbagai institusi latihan yang terdapat di seluruh Malaysia. Malah bagi pihak agensi swasta yang menyediakan program ini pula mengalami cabaran survival akibat berlakunya pertindihan program yang ditawarkan oleh kerajaan ini. Antara sijil-sijil yang dikeluarkan oleh pihak kementerian adalah seperti di peringkat KPM terdapat sijil Vocational Malaysia, manakala Kementerian Luar Bandar dan Wilayah pula mengeluarkan sijil Gian Mara IKM. Diploma IKM yang mana jika landscape TVET ini di Malaysia masih kekal begini, justru daripada faktor ini menyebabkan mereka lambat untuk mendapatkan peluang pekerjaan masing-masing. Akibat pengurusan program ini sendiri yang mana objektif utamanya adalah untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi mereka yang lemah di dalam pelajaran, mereka yang lemah di dalam akademik, serta bertujuan untuk menjadikan institusi pendidikan TVET yang diiktiraf di antarabangsa. Namun jika sistem yang ditunjukkan adalah seperti ini, maka pendidikan TVET di negara kita ini tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Disebabkan oleh ini, ia ibarat menyerat diri sendiri bagi golongan-golongan yang menjadi program TVET ini. Oleh kerana landscape TVET di Malaysia ini adalah tidak bersepadu daripada lebih daripada 1,000 institusi TVET awam dan swasta menawarkan program yang sama dengan standard yang berbeza, yang menurut jurnal memperluas TVET bagi melahirkan tenaga dengan kerja berpendapatan tinggi. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Tuan Muhammad Firdaus atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Benar bahawa di Malaysia berlakunya ketiadaan sistem persijilan yang seragam dalam proses pentaulihan kepada para graduasi TVET yang menyebabkan graduan-graduan TVET tidak mendapat kerjaya apabila keluar daripada program TVET ini. Jadi seterusnya, kita bergerak pula pada ahli panel kita yang kedua. Jadi tuan, setiap perkara kebaikan pastinya mempunyai liku-liku masalah dan cabaran dalam pelaksanaan perkara tersebut. Sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, apakah perkara yang menjadi halangan serta cabaran dalam menerapkan TVET ini dalam sistem pendidikan di negara kita Malaysia? Silakan tuan. Terima kasih diucapkan atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Pada pandangan saya, cabaran yang dihadapi dalam mempraktikkan TVET di Malaysia ialah penyediaan latihan TVET yang kompetensi dan dalam memperkasakan pendidikan dan latihan vokasional. Penyediaan tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman adalah sangat penting bagi meningkatkan keberhasilan tenaga kerja yang berketerampilan dan bersifat profesional. Tenaga pengajar yang mahir lebih mudah untuk menyampaikan ilmu berbanding yang kurang mahir kerana mereka lebih memahami tentang suatu perkara itu.
Pengalaman bekerja di industri adalah salah satu kelebihan kepada pengajar kerana tidak semua teori dapat digunakan di dalam industri. Sebagai contoh, tenaga pengajar yang mahir dalam bidang automotif dapat menerangkan secara perinci tentang bahagian-bahagian kenderaan berbanding yang tiada pengalaman. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengalaman mengajar erti kedewasaan. Tenaga pengajar Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri Muhammad Arif atas penerangan yang sangat baik sebentar sahaja tadi. Saya ingin mengulang apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhammad Arif bahawa pendidik atau pengajar yang betul-betul mahir dalam suatu bidang adalah amat perlu bagi memastikan semua graduan-graduan universiti ataupun graduan-graduan program TVET dapat menjadi seorang graduan yang berkualiti di masa akan datang. Okey, baiklah. Seterusnya kita bergerak kembali kepada panel kita yang pertama. Jadi, Tuan, saya ingin menanyakan satu soalan kepada Tuan. Seperti mana yang kita tahu, kerjasama daripada pelbagai pihak merupakan satu aspek yang penting dalam menjadikan sesuatu sistem atau komuniti itu berada dalam taraf yang paling tinggi dan yang paling maju. Jadi, sebagai Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang telah lama berada dalam sistem pendidikan, apakah harapan anda atas pelaksanaan TVET yang berada di Malaysia sekarang ini? Okey, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Okey, harapan saya dengan ditubuhnya satu jawatan kuasa khas yang mana jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kementerian iaitu Jawatan Kuasa Pemeriksaan TVET. Dengan tertubuhnya jawatan kuasa seperti ini adalah berperanan bagi menstrukturkan semula pembelajaran TVET dengan cara sebanyak 7 kementerian telah digabungkan. Ini dilihat amat baik untuk memperkasakan dan seterusnya melaksanakan TVET agar ia dapat diseragamkan dari segi pelaksanaannya di samping dapat menjimatkan kos. Okey, dilihat juga supaya TVET ini lebih bersistematik dan dapat dilaksanakan penyelesaian program ini supaya dapat mengelakkan berlakunya hal-hal yang serupa seperti isu pertindihan sijil. Okay. Melalui penubuhan satu jawatan kuasa ini juga dilihat dapat meningkatkan kualiti pendidikan TVET oleh kerana tidak lagi berlakunya jurang pemisah yang berlainan sistem dan cara untuk melaksanakan program ini. Justru kerangka pelaksanaan program ini dilihat akan lebih jelas, tersusun serta dapat diseragamkan dan diberi kepada semua pelajar dengan satu silibus dan cara pembelajaran yang lebih tersusun. Dengan erti kata lain, apabila penstrukturan seperti ini berjaya dilakukan, maka dengan secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran TVET ini sendiri kerana ia telah melahirkan perspektif yang berbeza dan dapat mengubah landscape pembelajaran yang tidak tersusun dan juga bercelaru yang sedia ada pada ketika ini. Selain itu, selain dapat dia mengubah sistem TVET yang bercelaru pada ketika ini, ia akan membuatkan sistem pelajaran TVET selepas ini akan lebih tersusun kepada pembelajaran yang lebih berkualiti, yang mana secara tidak langsung akan meningkatkan lagi kualiti kemahiran dan graduan daripada lepasan program TV ini. Dengan ini harapan saya dengan kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah yang berkaitan dengan isu pertindihan latihan serta sijil pentaulihan TVET ini dapat diselesaikan dengan segera. Ini bagi mengelakkan negara kita mengalami kerugian sumber manusia yang berkemahiran tinggi yang boleh menyebabkan kerugian kepada negara secara tidak langsung kerana negara membazirkan tenaga sumber manusia yang berkebolehan tinggi, dan oleh kerana banyak kilang-kilang dan juga industri kita menggaji sumber manusia daripada luar, itu adalah mengakibatkan pengaliran mata wang negara keluar daripada Malaysia yang menyebabkan Malaysia kita punya mata wang menjadi rendah.
Sedangkan kita sendiri mempunyai sumber-sumber manusia yang lebih cekap, yang lebih efisien dan juga yang lebih penting pihak-pihak industri tidak perlu menggaji daripada luar. Ini yang dilihat adalah akan menyebabkan kerugian jika tidak dibendung dan juga tidak ditangani. Justru harapan saya ulangi, dengan tubuh yang jabatan kuasa ini saya lihat akan membuatkan sumber-sumber tenaga pelajar, iaitu graduan-graduan TVET ini akan nasib mereka akan lebih terbela dan juga mereka akan lebih mendapat peluang pekerjaan. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara pengurusi majlis. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Firdaus atas perkongsian harapan yang sangat bermakna sebentar sahaja tadi. Oleh itu, kita bergerak pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Tan Sri. Di Tan Sri, kerajaan dan rakyat saling bergantung antara satu sama lain. Bagai isi dengan kuku dalam menjadikan negara kita Malaysia sebagai negara yang terbaik dan berada dalam arus perdana. Oleh itu, sebagai Menteri Pengajian Tinggi, apakah yang diharapkan kepada rakyat dalam pelaksanaan TVET di negara kita Malaysia? Dipersilakan Tuan. Terima kasih pengurusi majlis. Saya sebagai Menteri Pengajian Tinggi berharap agar sentimen negatif masyarakat terhadap TVET dapat diubah. Hal ini kerana mereka beranggapan bidang kemahiran tidak mampu bersaing dengan bidang profesional yang lain seperti jurutera dan doktor. Peluang pekerjaan yang terhad juga menyebabkan masyarakat mempunyai pandangan negatif terhadap bidang kemahiran ini. Jurang gaji antara kedua-dua bidang ini juga menyebabkan masyarakat tidak meminati bidang kemahiran. Di Jepun, mereka mengangkat bidang kemahiran berbanding bidang profesional selaras dengan perkembangan industri mereka. Mereka beranggapan kemahiran ialah kunci kepada revolusi industri kerana tenaga kerja mahir dapat meningkatkan produktiviti hasil kerja mereka. Ini juga merupakan faktor mengapa ekonomi negara Jepun lebih baik daripada negara Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya berharap lebih banyak anak muda mencubakan diri dalam bidang kemahiran di samping mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan anak muda. Sentimen ini mampu diubah dengan meningkatkan pencapaian graduan bidang kemahiran dalam membantu ekonomi negara. Terima kasih. Kembali semula kepada pengurusi majlis. Begitulah tadi kita dengarkan semua huraian serta penerangan yang diberikan oleh dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jelaslah bahawa TVET mempunyai potensi yang amat besar dalam menyumbang negara kita Malaysia ke arah pembangunan ekonomi. Setiap cabaran yang dibincangkan sebentar tadi perlu diatasi dengan langkah-langkah yang sistematik agar perkara ini boleh diatasi dengan baik. Kerjasama semua pihak akan menjadikan usaha ini berjaya dan mendatangkan hasil yang manis pada masa akan datang. Itu sahaja daripada perbincangan kita pada hari ini. Saya tutup forum kita pada hari ini dengan sebuah pantun yang berbunyi: bunga seroja di atas para, jatuh ditempa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.